Hanya beberapa jam sahaja hujan turun di Arab Saudi, termasuklah di kota suci Mekah, yang menjadikan kawasan tersebut seperti sungai. Ia menenggelamkan jalan, kereta dan sebagainya, dan ianya merosakkan harta benda. Much of Saudi Arabia has been hit by torrential rains, including the holy city of Mecca, which has turned streets into rivers and swept away cars. Shocking images taken on the outskirts of the city showed cars almost completely submerged in water, with their roofs barely above the waterline. Oh, ya ampun. Mana jalan ampun. Adakah apa yang berlaku di Arab Saudi ini hanyalah fenomena alam ataupun benarnya hadis Nabi SAW? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat semua yang terus support channel ini agar terus berkembang. Sahabat semua, tanah Arab ataupun semenanjung Arab ni, khususnya di bahagian Mekah dan juga bumi Najd, Arab Saudi ni yang terdapat di dalamnya UAE, Qatar dan Oman, dikatakan oleh ahli arkeologi 10,000 tahun yang lalu, kawasan tersebut pernah subur dan menghijau. Air mengalir tumbuh mekar di sebahagian besar tanah Arab, sehingga terdapat penemuan haiwan, batu-batuan, sehinggalah bekas penempatan orang terdahulu. Antara contohnya ialah kota Al-Ula di Arab Saudi. Kawasan tersebut dahulu adalah kawasan yang subur dan penduduknya gagah, sehingga mereka mampu mengukir bukit yang berbatu itu menjadi kediaman mereka. Tetapi atas kekufuran mereka, Allah azab mereka sehinggalah mereka bertempiaran di kawasan yang mereka banggakan itu. Dan tempat tersebut kita boleh saksikan sehingga hari ini. Ia adalah tempat yang dilarang oleh baginda Nabi SAW untuk kita berada di sana. Kalau lalu pun kita kena ambil iktibar dan pengajaran. Tetapi tempat tersebut hari ini ia dah pun dijadikan tempat pelancongan oleh Muhammad bin Salman. Siap ada pool dan konsert lagi. Tempat-tempat lain juga jangan ceritalah. Terutamanya di Riyadh memang dah jauh berbeza daripada dulu dengan sekarang. Sahabat semua, kita berbalik kepada tanah Arab. Jadinya tanah Arab ni pernah dulu subur, tetapi ia dah mula menjadi gersang, kering, sehingga mengakibatkan banyak tumbuhan, haiwan pupus, bahkan manusia mula berpindah ke kawasan yang kurang risiko dan berdekatan dengan sumber air. Sahabat semua, tanah Arab yang dulunya gersang, kering dan tumbuhannya susah nak hidup, apatah lagi haiwan, sekarang ia dah mula menghijau sedikit demi sedikit, bermula dengan penurunan salji di beberapa kawasan, contohnya di Tabuk, dan juga turunnya hujan yang kerap. Sehingga tahun sebelum ini pun kawasan yang berpasir dan berbatuan ia dah mula menghijau kerana selalu dilimpahi air. Dan sememangnya tugas air ialah menghidupkan tumbuhan, haiwan, bahkan manusia. Mungkin sains baru tahu, tetapi Allah dah sebutkan lama di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan Ia juga telah menurunkan hujan daripada langit. Maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Ayat Allah turunkan hujan dalam Al-Quran ini, sahabat semua, memang banyak. Sebab dengan turunnya hujan ini, maka ia akan menjadi rezeki kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang bermaksud dan diturunkannya air hujan daripada langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Dan sifat air itu memang menghidupkan. Jadinya sahabat semua, gurun Sahara, padang pasir, kawasan yang gersang boleh hidup dengan adanya air. Untuk pengetahuan semua, secara umumnya Arab Saudi ini memang dikenali dengan iklim padang pasir yang kering, kecuali di sebelah barat daya yang separa gersang. Jadinya bila musim panas, kawasan di sana boleh pergi daripada 27 darjah Celsius sehingga 43 darjah Celsius. Dia punya panas tu memang lain daripada yang lain. Sehingga kan sebelum ini pada musim haji, ramai yang meninggal, yang kita boleh nampak sendiri mereka terbaring di tepi jalan disebabkan cuaca yang panas dan tidak mendapat keperluan yang cukup. Dan kalau musim sejuk pula, ia boleh pergi daripada 8 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Jadi bila tanah Arab ni dah mula tumbuh dan menghijau di banyak kawasan kerana disebabkan purata hujan tahunan yang tidak tentu. Biasanya purata hujan hanya 9.23 mm, tetapi 2 tahun ini ia dapat menjadi 31.81 ke 70 mm, dan hujan pula kerap turun sehingga 20 kali lebih dalam sebulan. Dan baru-baru ini purata hujan 180 mm di beberapa kawasan sehingga menyebabkan banjir, maka berlakulah kerosakan, rumah-rumah terjejas dan sebagainya. Tanah Arab yang tandus ini, sahabat semua, tidak bersedia untuk menerima hujan yang banyak.
Bayangkan purata hujan hanya 10 mm tiba-tiba dapat 150 mm setahun. Memang lainlah jadinya. Bahkan yang menjadikan banjir lebih buruk ialah perubahan hujan yang bermusim disebabkan oleh ITCZ ataupun dikenali sebagai zon pempunan khatulistiwa, sehingga mengakibatkan purata hujan di bawah 150 mm air kepada 400 ke 600 mm air setahun, yang akibatnya adalah banjir yang lebih buruk. Ia bukan setakat banjir biasa-biasa sahaja, tetapi luar biasa. Berlaku kerosakan kereta, rumah, boleh hancur sekali dengan arus yang kuat, bahkan mengakibatkan kematian. Dan ianya bukan berlaku di satu tempat sahaja. Ia berlaku di Arab Saudi, antaranya di Jeddah, Madinah, Riyadh, juga beberapa kawasan lain sehinggalah ke UAE, yang mana terjadi banjir, ribut kilat dan sebagainya. Dengan turunnya hujan itu menundukkan sikap bongkak mereka. Mungkin ramai yang mengatakan ia hanyalah fenomena alam, bahkan ia mungkin berlaku tahun ini dan tahun seterusnya tidak akan berlaku. Tetapi sahabat semua, hakikat yang sebenarnya bagi kita umat Islam, apa yang berlaku di bumi Arab ini lambat ataupun tidak, ia tetap akan berlaku. Cumanya di zaman kita ataupun generasi selepas kita, disebabkan baginda Nabi SAW pernah bersabda, La taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharon. Dia bermaksud tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai yang mengalir. Dalam riwayat lain pula yang bermaksud tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah sehingga seorang lelaki pergi ke mana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak menemukan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Subhanallah. Sahabat semua, daripada wasiat baginda Nabi SAW ini, kalau orang bukan Islam dengar 50 tahun yang lepas mungkin tidak akan percaya. Apatah lagi yang dengar orang kafir 1000 tahun yang lalu, mereka memang tidak akan percaya. Mereka akan cakap, mana mungkin tanah yang gersang, tanah yang tandus bertahun-tahun, ratusan tahun akan tiba-tiba menghijau dan mengalir sungai. Mereka pasti tidak akan percaya. Tetapi kita sebagai umat Islam percaya benda itu akan berlaku, dan hari ini ia dah berlaku. Sedikit demi sedikit perubahan mulai terlihat. Disebabkan tanah Arab khususnya di Mekah ni memang daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, ia dah pun kering dan tandus, sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran yang bermaksud, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka daripada berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. Ayat ini sahabat semua membuktikan tanah Arab dan sekitarnya memang tandus dan gersang daripada dulu lagi. Meskipun begitu, rezeki buah-buahan daripada pelbagai negara boleh dirasai dan didapati di Mekah. Dan ia bukan baru sekarang, tetapi sejak daripada dulu lagi, ribuan tahun orang luar datang ke Mekah, bawa bermacam-macam rezeki. Paling penting, air Zam-Zam tidak pernah kering. Sahabat semua, yang menjadi pengajaran kepada kita hari ini ialah bumi yang tandus dan gersang itu dah penuh subur dan menghijau. Dan ia antara petanda yang baginda Nabi ungkapkan memang benar dan ia terjadi di zaman kita. Mungkin lepas ini ia akan menjadi lebih subur lagi dan sungai-sungai akan mengalir di celah-celah batu yang dulunya tandus. Sahabat semua, bukan itu sahaja, kita dengar lagi sabda Rasulullah SAW mengenai bumi Najd. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, dan juga kepada Najd kami. Rasulullah SAW berdoa lagi, Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami pada Yaman kami. Sahabat bertanya lagi, Ya Rasulullah, dan juga Najd kami. Maka seingatku baginda bersabda pada kali ketiga, di sanalah munculnya kegoncangan dan fitnah, serta disitulah munculnya tanduk syaitan. Sahabat semua, bila kita tengok map balik, yang dikatakan Syam itu ialah bahagian atas, antaranya Syria, Jordan, Mesir, Palestin, Lubnan, kawasan yang tengah dalam perang sekarang. Yaman pula masih kekal dengan namanya Yaman. Dan bumi Najd pula ialah, bila kita tengok map balik sebelum terbentuknya Arab Saudi, dulu Riyadh, UAE, Kuwait itu termasuk dalam kawasan Najd. Tetapi ia dah pun dipisahkan menjadi negara-negara yang kecil. Dan sebagaimana yang Nabi SAW ungkapkan tadi, bumi Najd inilah yang terjadinya banyak fitnah. Maka benarlah apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW. Hari ini mereka berlumba-lumba membina bangunan tinggi, Burj Khalifa, bandar neon, kemewahan. Mereka mencari keseronokan, pesta konsert, tarian, pelancongan dan bermacam-macam lagi.
Ia dah pun berlaku di UAE dan kini juga di Riyadh ia semakin hari semakin teruk. Hari ini sahabat semua, wanita di Riyadh tidak lagi segan dengan mengenakan pakaian yang menjolok mata, free hair, konsert, joget dan sebagainya. Tiap bulan pasti ada. Juga mereka mengikuti perayaan yang bukan Islam seperti Halloween dan sebagainya. Yang ni di Riyadh. Kalau UAE itu jangan cakaplah apa aja yang tidak ada di sana. Semua ada. Dan memang benar fitnah di sana itu makin luar biasa. Tanduk syaitan yang Nabi maksudkan itu kita dah boleh nampak dengan aktiviti, kelakuan yang mereka sajikan kepada kita. Siapa yang menegur pimpinan akan ditangkap sebagaimana Imam Besar Mekah dipenjara 10 tahun kerana menegur Muhammad bin Salman. Maka daripada itu tidak ada lagi yang berani bersuara. Apatah lagi nak tolong Bumi Al-Aqsa. Last yang berani ketuk kepala Israel itu adalah Raja Faisal sahaja. Itu pun syahid kena bunuh. Muhammad bin Salman tak kisah, mereka pun tidak hiraukan dan tidak ada rasa simpati pun. Saat para syuhada syahid di bumi Anbiya, mereka masih sibuk dengan pesta dan konsert. Dan sememangnya itulah yang berlaku kepada kita. Di negara-negara Islam yang lain termasuklah di Malaysia juga, anak-anak muda kita disajikan dengan hiburan. Jadinya sahabat semua, sabda Rasulullah ini tidak ada keraguan padanya. Kita percaya dan ia memang akan berlaku. Begitu jugalah Al-Quran. Segala amaran, ancaman dan akibat apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada pengakhirannya dan akan mendapat balasannya. Cumanya watak-watak itu dipegang oleh kita, sama ada kita nak berada dalam golongan yang berpegang teguh kepada Islam ataupun bersama dengan mereka yang kufur dan mungkar. Ia pilihan kita. Semoga Allah tempatkan kita pada sebaik-baik tempat yang berada dalam rahmat dan keridhaannya, juga terhindar daripada segala fitnah yang luar biasa. Jadi akhirnya nak tak nak, semua sabda Rasulullah SAW itu berlaku. Tanda-tanda itu akan berlaku satu demi satu, sama ada kita diam sahaja ataupun kita mengambil pengajaran daripadanya. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.